Jadi bahu hamba ditekan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua supporters Osasuke Hikaru. Okey, Alhamdulillah kita berjumpa lagi di dalam video pengalaman berkenaan dengan perjalanan hamba melakukan aktiviti eksplorasi. Jadi kalau nak ikutkan memang lama dah lah hamba dah buat video pengalaman ni, sebab orang kata kita dah buat aktiviti eksplorasi sebab iaitu sebab adanya perintah kawalan PKP, COVID apa semua. Jadi untuk baru-baru ni syukur Alhamdulillah, hamba boleh kata macam buat pertama kalinya lah kita kembali di dalam aktiviti eksplorasi di tempat-tempat terbiar dan tempat-tempat hok bersemak, berhutang dan ginilah. Masa tu boleh dikatakan macam baru, macam kita ni baru nak start buat eksplorasi. Sebab memang boleh katakan memang lama lah kita dah buat aktiviti eksplorasi ni. Macam sebelum-sebelum ni hamba ada buat dekat kebun belakang rumah hamba apa semua tu. Bagi hamba tu dok dikira eksplorasi sepenuhnya lah bagi hamba. Tu sekadar hamba nak melepaskan rindu untuk merasai suasana Malang ni. Tapi baru-baru ni kita dapat kebenaran untuk merentah negeri. Pada masa tu kita pergi ke Kuatang. Sesuai dengan tajuk yang kita nak bahaskan ni. Bahas ke? Ataupun kita nak kongsikan pengalaman lah. Okey, kita sebelum kita pergi dengan lebih lanjut lagi, hamba nak ucapkan jutaan terima kasih kepada semua supporters yang sentiasa memberikan sokongan yang terbaik kepada OH, Mak Yu dan tim Burung Hantu lah. Terima kasih banyak-banyak. Dan sekiranya hamba ada terbuat ataupun hamba ada buat kesilapan, hamba ada buat salah, hamba buat orang kecil hati, hamba minta maaf banyak-banyak lah. Sebab kadang-kadang benda ni berlaku di luar kawalan kita. Kadang kita tak sedar pun. Macam Mak Yu tak apa, dia memang tak ada perasaan. Lepas tu walaupun kita sekarang ni dah macam hidup dalam endemik apa semua ni, diri tu tetap kena jaga dengan sebaik yang mungkin. Kalau ada rasa demam apa benda tu, terus pergi buat cek dekat klinik yang berdekatan. Okey, kita teruskan dengan perkongsian pengalaman kita pada malam ni. Okey, pada hari tu hamba macam agak kenapa ni orang kata dia macam ke ada sikit bad mood lah. Sebab terlalu lama kita tak boleh nak explore. Jadi rasa macam dah memang down gila. Dengan prestasi potensi dekat YouTube pun dah kita draft memang seri jatuh sebab kawalan PKP ni. Jadi pada masa tu boleh dikatakan macam 50-50 lah hamba nak buat aktiviti eksplorasi ni pada masa tu. Lepas tu secara tak langsung Rik minta tolong hamba untuk adalah perkara-perkara ni yang melibatkan rumah mak dia dekat Kuatang ni. Jadi hamba pun khabar ke dia, hamba pernah khabar ke dia yang hamba ni bukan dalam bidang untuk orang kata nak apa ni, nak berobat orang, nak scan orang apa semua tu, memang bukan kepakaran hamba dan memang langsung bukan dalam bidang hamba. Cuma dia kata marilah rasai sendiri. Bila dia sebut merasai sendiri tu, tu yang hamba mula berminat dan hamba kata okey boleh. Kalau mu nak suruh aku rasa boleh, tapi kalau mu nak suruh aku nak cuci rumah,
nak berobat apa yang patut tu memang Amba dok pandai lah. Sebab Amba sendiri pun dok boleh nak usir Mak Yu. Sebab Mak Yu pun hantu juga, entiti juga. Tapi Mak Yu pun kita dok lesai lagi. Betul dengan masalah dengan orang lain. Jadi pada masa tu Amba buat macam terpaksa. Bukan terpaksa pergi rumah Rick tu, bukan. Bukan. Yang maksud Amba ni untuk melakukan aktiviti eksplorasi di Pahang pada masa tu. Jadi rasa macam tak ada umur letak lampu dalam beg. Lepo-lepo gitu je, lepo-lepo. Rasa macam terpaksa. Tapi bila dah Amba sampai dekat Kuatang ni, dia mula rasa macam lain macam tu bukan serang. Dia rasa macam mari balik semangat dia tu untuk kita explore. Jadi pada masa tu Amba ada minta cadangan daripada Rick lah. Ada tak tempat-tempat yang berdekatan untuk kita nak explore. Dia kata ada. Memang ada tempat dia tu, dan salah satunya tempat tu yang paling dekat dengan rumah Mak Rick ni, dia kat Bukit Sagu. Kuarter ni memang ada banyak cerita yang Amba dengar. Cuma Amba dok dang nak interview seorang budak ni yang dikatakan hilang dalam kuarter tu. Hilang bukan hilang gimana, ada situ cuma orang tak nampak. Tu kejap lagi Amba cerita. Jadi lepas pada Amba tahu yang Bukit Sagu ni boleh explore, merasa sebab malam tu Amba dang survey, tapi Amba duduk luar, Amba duduk masuk dalam. Cuma Amba duduk bahagian luar tu lah. Amba kata tempat ni memang Amba rasa ada tarikan dia, dan salah satu tempat yang Amba orang kata orang putih kata ni first impression adalah di bahagian tekak 4 ni. Di tekak 4 seperti yang dalam video ni. Dekat tempat tu memang orang kata ada tarikan dia. Amba tak tahu, cuma Amba nampak ada macam ada pokok liar yang tumbuh bahagian atas tu. Jadi lepas pada tu Amba minta lagi cadangan Rick untuk dia bagi ke Bukit Sagu, resort tanpa nama. Resort tanpa nama tu Amba je yang letak, sebab Amba tak tahu resort tu nama benda. Jadi Amba namakan dia resort tanpa nama Cerating Bay, dan yang keempat adalah di Somerset Resort. Okey, cuma dalam video pengalaman ni Amba ceritakan sekaligus sebab cerita dia pun dok panjang mana, dan dua tempat ni, Cerating Bay dengan resort tanpa nama ni, tak ada pengalaman yang Amba boleh sharekan. Sebab dua tempat ni Amba pergi cukup orang kata memberikan satu ketenangan. Maknanya tak ada perkara-perkara pelik yang Amba alami. Cerating Bay dengan resort tanpa nama ni. Cuma resort tanpa nama ni ada orang share dekat komen. Dia kata, "Wow, tempat tu tempat lama dah. Dan tempat tu orang labelkan tempat langsui." Bila Amba ingat balik, kalau dia kata tempat tu memang tempat langsui, agak serang jugalah. Tapi bila Amba pergi tu, Amba nak nampak langsui. Hak Amba nampaknya tempat tu dah jadi macam tempat penagih dadah pula. Maknanya boleh tukar lah. Tempat tu bukan memang dah jadi, tempat tu kira memang bukan tempat langsui lah ni. Kalau dulu tu mungkin lah ni jadi dah tempat jadi orang madrak, jadi pok dia di situ. Berkenaan dengan Cerating Bay, tak ada benda lah yang nak kongsikan, sebab pada malam tu semuanya perjalanan tu berjalan dengan lancar, kecuali tempat di kuarter Bukit Sagu dan Somerset Resort. Jadi masa Amba explore di Pahang baru-baru ni tu, boleh dikatakan percubaan buat pertama kalinya selepas lama kita berehat. Dan pada masa tu kita memang all out habis. Kita buat 3 aktiviti eksplorasi di tempat yang berbeza. Maknanya 3 tempat pada satu malam tu. Boleh dikatakan memang all out terus lah. Letih tu memang letih, tapi bagi Amba alang-alang kita sampai, dengan lokasi pun tak berapa jauh daripada
antara satu tu, kecuali Ceratin Bay dengan resort tanpa nama tu dia agak jauh sikit daripada Bukit Sagu. Jadi sebab itulah pada malam tu Amba selesai dulu di Ceratin Bay dengan resort tanpa nama tu. Lepas tu terus balik, kita shoot balik dekat Bukit Kuarter Bukit Sagu ni. Okey, macam berkhabar, seperti dalam video memasang jejak di Kuarter Bukit Sagu ni, kalau silap pada masa tu Amba ada dekat tingkat 3 dengan tingkat 4. Di mana di tingkat 3 ni Amba ada mentionkan mengenai dengan sesuatu yang akan berlaku dengan izin daripada Allah. Contoh Amba kata, kalau Allah nak tunjuk, tunjuklah. Tengoklah. Kalau Allah nak tunjuk, tunjuklah. Kalau Allah nak tunjuk pun tak apa, tak ada masalah. Kalau Allah nak tunjuk, tunjuklah. Kalau Allah nak tunjuk pun tak apa, tak ada masalah. Benda tu bukan ayat pancing ke atau benda, tak. Itu sekadar untuk memberi pengetahuan kepada penonton. Kalau benda tu akan berlaku, maka dok dan saat dan dok cepat, dok lewat saat, benda tu akan terjadi. Orang kata kun fayakun. Sebab perjalanan kita ni bukanlah kita dari segi lakonan, menggunakan prop dan sebagainya lah. Sebab apa yang kita buat tu memang originality yang berlaku pada malam tu. Okey, jadi kita naik ke tingkat 4. Ini adalah aktiviti memasang jejak. Masa tu pukul 2.30 ke pukul 3.30 petang awal. Pada kita naik ke tingkat 4 ni, pemandangan Amba, dari segi pandangan mata Amba ni, arah ke sebelah kanan ni memang orang kata memberikan satu tarikan. Sama seperti malang tu, yang masa malang mula-mula kita sampai kat Kuartang tu, mana kita duduk bawah, bila Amba tengok bahagian atas tu memang orang kata tertarik dah. Jadi dok suka lah pada malam tu, mana kita dok suka jugalah pada aktiviti memasang jejak tu. Rupanya keadaan di dalam kuarter ni juga ada daya tarikan. Daya tarikan dia tu dekat pokok liar ni je lah. Dekat lain tu tak ada. Cuma dekat bahagian tu kalau kita tengok macam surang, dia nak kata gelak tak gelak tau. Dia ada di situ. Jadi Amba pun terus masuk ke dalam rumah berkenaan kuarter ni. Bila Amba tinjau keadaan selamat apa semua, dan Amba terus buat shoot di bahagian kat pokok liar ni. Okey, di sinilah benda tu berlaku. Memang di luar jangkaan, dan Amba sendiri pun tak tahu bunyi tu asalnya mari daripada mana. Sebagai contoh, masa dalam rakaman tu Amba ada bunyi macam bunyi ketukan, bunyi macam orang ketuk, dok pun macam orang pijak sapah. Lebih kurang tu lah. Bila dah bunyi tu, Abang ingatkan bunyi tu daripada Rip dengan Mak Yu. Rupanya bila kali yang 2 ke kali yang ketiga lepas pada tu, kita dengar bunyi macam orang lari. Orang lari dalam keadaan gaduh, faham tak? Gaduh, macam panik. Maknanya bunyi tu macam dia lari dan dia langgar sapah-sapah yang ada atas latar tu. Ya. Jadi macam supporter yang tengok video tu boleh buat nilaian sendiri. Sebab kita tiga-tiga orang tu masa tu memang sangat terkejut. Dan dalam pada otak Amba pada malam tu, pada masa tu memang kata orang lah. Sebab bunyi tu sangat jelas macam orang lari.
Amba ingat masa tu mungkin ada orang ngisap radoh ke apa benda duduk dalam tu. Jadi amba pun terus ambil amba paip getah ke apa benda. Jadi untuk keselamatan lah, sebab masa tu mak you memang dia ada dah senjata dia. Sebab amba memang tak pegang dia. Cuma amba ambil batang kayu ke dalam paip lebih kurang untuk standby. Jadi bila kita pergi ke bahagian dapur dia tu, memang agak mengejutkan lah. Sebab kita dok nampak ada sebarang orang ke apa benda, memang tak ada. Tekapak, kalau ada orang nak lari, memang dia tak boleh lari kecuali ditubik melalui dekat ruang tamu kuarter ni. Kalau ni kata ni nak terjun dari tekapak tu, memang dok lah. Maknanya memang dok selamat lah dia tu. Mungkin patah kaki ke apa benda ke, boleh terbang ke Allah tu. Memang bukan orang lah. Jadi pada masa yang sama juga, masa tu kita dengar bunyi step. Bunyi step ni bunyi macam orang lari dalam keadaan yang masa sama macam tadi, macam gaduhan kali tak. Dia bunyi duk 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 gitu. Sebab sound effect tu hamba cari dalam YouTube tak ada. Cuma hamba boleh buat kok mulut je lah. Jadi pada masa tu bila hamba compare balik dengan apa yang hamba khabar masa hamba ada kat tingkat 3 tu, kalau Allah nak tunjuk, tunjuklah. Kalau Allah nak tunjuk pun tak apa, tak ada masalah. Maknanya betul lah. Kalau Allah nak tunjuk, tunjuklah. Kalau Allah nak beri dengar pun, Allah beri dengar lah. Jadi selepas pada hamba buat rondaan pada kuarter yang sebelah kiri, yang tadi tu sebelah kanan, ni sebelah kiri pula. Bila hamba keluar tu, bila macam dekat-dekat nak habis, hamba nak tamatkan aktiviti masang jejak tu, hamba ada khabar sekali lagi. Hamba kata yang dekat tingkat 4 ni menarik dan mungkin ada sesuatu yang Allah nak tunjuk. Rasa malam ni agak mungkin akan berlaku sesuatu yang di luar jangkaan. Tingkat 4 ni mungkin ada sesuatu. Tingkat 4 ni mungkin ada sesuatu. Benda tu keluar secara spontan. Sebab tak tahulah, mulut dia terkeluar je daripada mulut hamba ni. Okey, jadi pada waktu malang tu, selepas hamba buat aktiviti di Cerating Bay dengan resort tanpa nama, kita terus balik ke Bukit Sagu. Okey, dekat Bukit Sagu ni, pada waktu malang dia memang agak berbeza suasana dia. Walaupun rumah penduduk kampung taklah terlalu jauh, tapi kuarter Bukit Sagu ni boleh dikatakan orang-orang situ, kalau kita sebut je kuarter Bukit Sagu, dia akan kata wah, tempat tu memang jahat boh. Tempat tu memang ada keseraman dia tu adalah bagi penduduk kampung tu. Jadi pada waktu malang, apa yang hamba bimbang pada masa tu adalah orang. Hamba tak bimbang hantu, sebab hantu tu kita ada dabah dia, kita ada bawa dabah dia. Cuma hamba bimbang orang yang ngisap apa semua ni tak. Kalau dia tengok kita dia lari tak apa, takut dia ada yang boleh mencederakan kita tak. Lepas tu hamba pun dah ambil masa yang sangat lama lah, sebab orang kata dah lewat pagi. Jadi kalau boleh hamba nak settle dekat kawasan ni dulu, barulah kita boleh rehat dengan puas hati. Okey, pada masa tu hamba tu buat satu pusingan dekat kuarter ni. Okey, dekat kuarter ni sebenarnya di bahagian belakang tu, hamba tak pastilah sama ada dalam audio tu dengar jelas ataupun tidak. Masa kita tengah pusing di bahagian kuarter di bahagian belakang ni, ada satu ketika tu, mungkin masa tu dekat tengah-tengah kuarter kot, hamba macam tersentak. Sebab pada masa tu ada satu bunyi yang macam orang lepor besi ataupun orang lepor batu. Tapi hamba kata, boleh kata macam orang lepor besi lah kot, dia bunyi tu. Tapi tak tahu Rik dengan Mak Yu dia perasan ataupun tak. Jadi hamba terkejut dan hamba terus pusingkan kamera tu ke arah sebelah kanan. Pause.
Kok ada orang tau, maknanya orang bagi hint ke apa benda. Memang masa tu memang serius tak ada orang. Jadi hamba pun terus masuk ke dalam kuarter ni dan terus menuju ke kuarter yang orang kata ada satu kisah mistik dan misteri yang berlaku, di mana ada sekumpulan budak-budak masuk ke dalam kuarter ni, dan salah seorang daripada dia tu hilang dari pandangan mata. Maknanya dia masuk ke bilik tu, dan bila kawan-kawan dia cari dalam kuarter tu, dia tak nampak budak tu. Dia tak nampak kawan dia ni yang duduk dalam bilik tu. Masa tu hamba rekahkan cerita lah, sebab hamba takut ada salah-salah fakta ke apa benda. Jadi lepas pada tu kawan-kawan dia ni terus duduk di luar kuarter ni dan cuba ikhtiar sekali lagi masuk ke dalam kuarter ni dengan memasang ayatul kursi rasanya. Dia pun terus masuk, dan dalam masa yang sama juga, masa tu lah dia nampak kawan dia tadi tu hilang daripada pandangan mata ni ada dalam bilik tu je. Jadi benda tu jadi kisah yang sangat misteri lah bagi hamba. Cuma hamba agak terkilang. Hamba tak nak interview budak yang hilang tu. Rumah dia tu tak berapa jauh je. Cuma mungkin keadaan pada masa tu hamba sangat letih, jadi dok. Jadi hamba tak nak interview budak tu. Rugi lah sebenarnya. Sebab orang kata kalau dia boleh share cerita tu, memang perjalanan video pengalaman ni akan nampak lebih menarik lah. Okey, jadi pada masa tu hamba pun terus buat aktiviti seperti biasa. Cuma dekat bahagian kuarter yang bawah ni, kuarter budak hilang ni, pada masa tu hamba perasan ada satu angin. Okey, angin ni dia bukan angin macam angin malam macam biasa tu tak. Ini macam angin lain. Angin macam sesuatu yang terbang tu, dia macam lalu tepi kita, faham tak? Dia macam, bukan macam orang tiup, dia macam ada satu benda yang besar, dia lalu tepi kita dan kita rasa angin tu. Yang belakang, kalau tengok bulu rama saya tu, kadang-kadang, bukan kadang-kadang, dia mari satu angin yang membuatkan bulu rama hamba naik. Angin sejuk, bukan angin panas. Masalahnya pada masa tu tak silap sebelah kiri. Sebelah kanan hamba tak rasa angin. Kalau angin malang, mana angin yang ditiup tu lain, maknanya kita akan rasa seluruh tubuh kita tak. Tapi malang tu hamba rasa sebelah je lalu. Mungkin pada masa tu macam ada benda yang nak mari. Hamba cerita ni just pengalaman, apa yang hamba rasa pada malam tu je. Hamba tak akan reka cerita, cuma itulah yang hamba lalui pada malam tu. Jadi pada masa tu hamba ada tunjuk dengan hamba naik bulu rama. Lepas tu kita pun buat tahulah. Naik ke tingkat 2. Yang tingkat 2 ni dia beri sedikit gurauan lah. Okey, sekali lagi bahu hamba ditekan. Pada masa tu hamba naik ke tingkat 2 rumah. Kalau lepas dah naik tangga tu, rumah sebelah kanan. Hamba naik ke rumah sebelah kanan. Lepas pada hamba pergi ke hamba keluar daripada bilik, hamba dah ingat dah. Dan pada masa tu dalam video hamba kata yang bahu hamba seperti ditekan. Tapi kalau nak diikutkan, masa rumah di tingkat 1 tu hamba dah ada khabar dah kan. Kalau tak silap hamba ada khabar dah yang bahu hamba ni rasa sakit. Hamba tak tahu sebab apa bahu hamba ni macam ada orang tekoh tu. Jadi pada masa tu memang di tingkat 1 tu memang kita rasa dah sakit di bahagian bahu ni. Jadi masa yang tingkat 2 ni kesan dia tu agak kuat lah. Sebab pada masa tu memang hamba rasa macam sakit dan macam hamba tak boleh nak teruskan aktiviti eksplorasi pada malam tu. Memang
agak terasa lah di bahu sebelah kanan hamba ni. Jadi kalau tengok dalam gambar ni adalah masa ni memang sengaja hamba suruh Mak Yu ambil gambar. Sebab orang kata adalah salah satu bukti yang memang pada masa tu hamba sakit. Sebab kalau tengok hamba boleh tepek dekat dinding jadi duduk tahan itu sebab sakit. Okey, jadi lepas pada tu masa hamba sakit tu hamba positifkan diri hamba, kata mungkin sebab faktor hamba letih. Sebab dua dah tempat yang kita explore tadi tu memang ni mungkin sebab faktor aku letih lah. Letih dan dia beri gurauan manja orang kata. Jadi pada masa tu hamba baca balik doa-doa, hamba baca ayat-ayat yang boleh memberikan perlindungan pada hamba dan hamba teruskan seperti biasa. Okey, memang dok nafikan lah pada malam tu memang hamba sangat letih. Kalau boleh tengok lirik mata hamba tu dah macam orang ngatuk mata dok. Jangan kata mata tu mata sting tau. Tu mata dok orok, mata ngatuk mata. Jadi pada jadi lepas pada hamba terima ujian tu, jadi hamba orang kata berhati-hatilah. Orang kata berwaspada dengan apa yang ada di sekeliling kita dalam keadaan diri hamba yang letih tu. Walaupun dalam keadaan yang bagi hamba agak debor jugalah sebab orang kata dah lama kita dah explore ni, tiba-tiba alami benda gitu pula. Jadi hamba pun teruskan aktiviti eksplorasi dengan penuh tawakal lah. Okey, serius pada masa hamba nak naik ke tingkat 4 ni, secara tiba-tiba masa tu hamba teringat dengan kata-kata hamba ketika hamba memasang jejak. Tingkat 4 ni mungkin ada sesuatu. Hamba kata di tingkat 4 ni mungkin ada sesuatu. Serius masa hamba naik tu memang orang kata suspend lah, debor apa benda yang ada di bahagian atas ni. Okey, jadi pada masa tu hamba naik, masa tu memang hamba langsung duk tengok kamera. Hamba pegang je. Lepas tu hamba tengok ke sebelah kanan dan sebelah kiri ni memang selamat lah. Cuma bila hamba berada di depan pintu di arah sebelah kanan ni, masa tu memang serius. Memang dok nampak benda-benda. Cuma kita nampak dalam keadaan tu gelap je lah. Okey, untuk pengetahuan semua, untuk rakaman pada malam tu, di bahagian atas tu memang jarang lah hamba tengok ke arah kamera ni. Sebab hamba lebih peka pada keadaan sekeliling. Okey, jadi pada masa masa hamba tengok ke sudut lain, okey, bila kita tengok ke arah sebelah kanan, contoh kita hamba tengok ke arah sebelah kanan ni, pokok-pokok liar tu duduk di arah sebelah kiri. Jadi melalui anak mata hamba ni,
Anak mata hamba ni bila hamba tengok ke arah sebelah kanan, jadi anak mata hamba ni nampak sesuatu yang lain di arah sebelah kiri ni. Masa tu kalau tengok yelah, kita tak ada rakaman yang kedua. Kalau ada rakaman yang kedua, masa tu boleh tengok reaksi hamba terkejut. Sebab kalau dalam tu dok terkejut mana, sebab GoPro dia ada stabilization dia kan, jadi dok nampak sangat lah. Bila hamba tengok tu tak ada benda. Sebab masa tu hamba sulur dengan lampu, maknanya tu pokok liar. Tapi hamba pun rasa macam ni dah lain ni. Ia mai perasaan gitu masa tu. Jadi hamba pun terus tengok ke arah sebelah kanan sekali lagi. Dari arah sudut mata hamba, dalam keadaan dalam bilik tu, rumah tu gelap. Jadi hamba nampak sekali lagi, hamba nampak macam ada satu susuk tubuh yang orang kata yang tubuh sasa. Nak kata gemuk tu dok gemuk, macam tubuh katang orang panggil. Macam sasa lah, macam orang main jing tu dok. Jadi kali yang kedua pun hamba nampak yang sama. Lepas tu hamba suruh lampu sekali lagi. Bukan maksud hamba nak mempermainkan benda tu tak. Cuma hamba nak dapatkan kepastian. Jadi kali yang ketiga hamba tengok kat arah sebelah lain, jadi benda tu masih lagi macam menyerupai susuk tubuh. Hamba kata dah mungkin dalam ni mungkin inilah yang dimaksudkan dengan hamba pada waktu petang tu. Yang hamba kata tekak pak ni mungkin ada sesuatu. Okey, hamba jelaskanlah sedikit apa yang hamba nampak. Hamba yang nampak, apa yang hamba teliti daripada segi sudut video. Sebenarnya dalam video tu kita akan nampak ada satu susuk tubuh yang bertubuh sasa. Lepas tu kita nampak seperti ada tanduk. Nampak ada tanduk. Okey, benda tu hamba tahu memang tu pokok liar. Memang tu pokok liar. Tapi dalam masa yang sama, dari segi arah kegelapan, benda tu macam menyerupai susuk tubuh. Sebab tu dalam video tu hamba ada buat caption. Yang faham tu faham lah. Jadi hamba dok reti lah nak cerita terlalu detail sebab itulah. Okey, jadi bagi hamba janganlah percaya tu 100% dok apa yang hamba cerita ni. Sebab hamba takut sebenarnya nak cerita benda-benda gini. Sebab yelah, bukan dalam bidang kita yang arif tentang makhluk-makhluk halus ni dok. Cuma hamba just cerita apa yang hamba alami pada malam tu, apa yang hamba rasa. Jadi pada masa tu okey, malam tu dia dok rasa serang sangat. Cuma kita rasa macam lagi teruja kita nak duduk dalam kuarter ni. Jadi pada masa tu kita dok cakap banyak. Kita terus buat aktiviti stay down dalam rumah ni, dekat kuarter tekak pak ni. Tapi syukur alhamdulillah, pada masa kita buat stay down tu, kita dok rasa serang. Malah kita rasa macam agak sedap lah. Kalau tengok daripada sudut stay down tu, hamba rasa macam dah lega. Sebab hamba boleh rehat sebenarnya. Hamba boleh rehat dan orang kata kita dapat menikmati lah suasana malam di dalam kuarter Bukit Sagu ni. Rupanya gitu, suasana malam dalam kuarter ni dok. Sebab yelah, hamba dah aja duduk dekat kuarter cikgu. Walaupun kawan-kawan saya ada ramai kawan-kawan anak cikgu apa semua ni. Jadi kita dok pernah nak alami suasana malam di kuarter. Ada juga sebenarnya masa hamba tengah edit video tu, hamba terkejut. Rakaman masa tu hamba dia ingat tekak berapa, tapi kita boleh nampak arah bahagian luar. Masa tu hamba tengok, sekali nampak tu macam gorang. Rupa-rupanya tu pokok. Gorang molek juga pokok ni. Sebaik bukan kapur hamba. Kalau kapur hamba memang tebang dah pokok tu. Okey, cuma hamba sangat-sangat bersyukur lah. Sebab kita berjaya buat aktiviti eksplorasi
di Pahang Baobab ni dengan 4 lokasi yang berbeza. Ia orang panggil berikan orang kata semangat dan nafas barulah bagi hamba. Sebab yelah orang kata Allah buat ni comel dah sebenarnya. Cuma lambat dengan derah je. Yang penting kita kena sabar lah. Okey, jadi sangat-sangat bersyukur lah dan terima kasih kepada Allah kerana memberikan peluang untuk kita teruskan dengan aktiviti eksplorasi. Ianya satu pengalaman yang barulah. Lepas pada tu pula baru-baru ni kita berjaya buat tour exploration di Johor Bahru. Tu kita kena tunggu next video lah. Okey, untuk video kali ni Amba berhenti di area Bukit Sagu. Kita tunggu part yang kedua di mana Amba akan kongsikan pengalaman eksplorasi di Somerset Resort. Yang memang sangat super, suasana malam dia tu memang sangat terbaik. Memang Amba tak boleh cerita, tunggu part yang kedua. Cuma terima kasih banyak-banyak kepada semua supporters yang sudi menonton video pengalaman ni daripada awal dan sampai akhir. Cuma Amba nak minta maaf lah, taklah berapa serang sangat bila Amba buat video pengalaman. Cuma Amba just kongsikan pengalaman Amba untuk pengetahuan semua bila menonton di setiap video eksplorasi yang kita buat. Nak kata Amba berani, memang serius Amba bukan seorang yang sangat berani. Amba sangat takut. Amba nak minta juga kepada semua untuk mendoakan kepada kawan-kawan Amba yang terlibat dalam aktiviti eksplorasi ini dapat semangat baru, dapat menghasilkan karya-karya yang terbaik. InsyaAllah kita doakan juga kepada saya untuk dipermudahkan segala urusan dan sentiasa dimurahkan rezeki. InsyaAllah video eksplorasi di Johor Bahru sangat-sangat menarik dan kita harap awak-awak semua bersabar InsyaAllah. Jadi tak ada benda yang saya nak ucapkan lagi kecuali kata-kata akhir Amba. Hidup ni biarlah seperti penyangga, asalkan kita mati sebagai ulama. Jangan kita hidup seperti ulama tapi kita mati seperti seorang penyangga. Wayang adalah hidup, hidup adalah wayang. Skrip sudah tertulis dan direkturnya adalah Allah yang satu. Kepada semua, jangan lupa like, share dan komen. Assalamualaikum.